ni di skrin anda melihat soalan. Okay, so soalan yang pertama, dia bagi dua bahan. Dia bagi satu bahan. Okay, bahan dia ialah naphthalene. Okay, and then dia bagi structure naphthalene. Okay, so inilah structure naphthalene. Okay, so dalam structure ni dia cuma ada carbon dengan hidrogen sahaja. Okay, Izni tengah record kan? Tengah record. Okay, alright. So soalan yang pertama, type of particles present in naphthalene. Okay, so naphthalene ni dia dalam bentuk molekul lah. Okay, so jawapan dia molekul. Type of particle ada 3, atom, molekul ataupun ion. Okay, so kalau atom dia ada satu saja. Kalau ion dia melibatkan non-metal dengan metal. Kalau molekul, non-metal dengan non-metal. Okay, so kat sini naphthalene dia ada C dengan H. So C non-metal, H pun non-metal. So molekul. Okay, soalan seterusnya. Type of chemical bond found in the structure. Okay, so disebabkan dalam structure naphthalene ni dia cuma ada C dengan H sahaja. And then C non-metal, H non-metal. So bond dia ialah covalent bond. Okay, yang tiga, how many valence electron found in the carbon atom? Okay, so valence elektron untuk carbon ialah 4. Okay, so dalam paper tu dia bagi ke tak table? Bagi. Okay, so kalau dia bagi tak ada masalah lah, senang lah untuk awak. Kalau dia tak bagi, macam mana kita nak tahu valence dia? Kita tengok pada structure. Okay, tengok pada structure. Kita tengok dia punya C. Okay. Kita tengok dia punya ni. Bond dia ada 4. So 1, 2, 3, 4. Nampak? Tak nampak kot? Okay. Macam yang C yang ni. Okay, C yang ni. 1, 2, 3, 4. So dia punya valence untuk C ialah 4. Kalau hidrogen, valence dia 1. Okay, hidrogen yang ni valence dia 1. Okay, lepas tu dia buat lagi bond dengan satu lagi elektron daripada C. So dia dapatlah 2. Okay, boleh 1, 2. So balance lah. Kalau C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, alright. So itu cara nak tentukan valence lah. Okay, seterusnya. Okay, mothballs. Mothballs ni apa? Ubat gegar. Okay. Okay, used to kill or repel insect in okay. What is the definition of diffusion process? Okay, so diffusion process ialah movement of particles. Okay, pergerakan particles daripada high concentration to low concentration. Okay, process where particles move from high concentration to lower concentration. Okay, so dia wajib ada high concentration to low concentration. Kalau kita tulis movement of particles sahaja, dia tak lengkap lah, jadi salah. Okay, boleh Okay, so soalan seterusnya dia minta, susah lah untuk berkongsi macam ni. Okay, dia minta melting point untuk ubat gegat. Okay, so dia bagi graf. So macam mana nak tentukan melting point dia? Cari yang constant. Okay, so yang constant dia ialah 80. Jangan tulis QR. QR bukan, yang itu dia punya fasa, phase. Okay, dia punya phase. So Q ke R, fasa dia ialah solid and liquid. Okay, so melting point, ingat melting point mesti temperature. Freezing point temperature, boiling point temperature. Bukannya fasa daripada apa ke apa. Right? Okay, soalan seterusnya. Unit jangan lupa 80 degree Celsius. Okay, why water bath used instead of direct heating to the mothballs? Okay, so kalau, dia tak boleh bagi
Okay, so yang ni awak boleh bayangkan dia punya set up eksperimen dia macam mana. So ubat gegar tu kita masukkan dalam boiling tube. Okay, kita masukkan dalam boiling tube. Okay, lepas tu kita rendamkan boiling tube tu di dalam beaker. Okay, lepas tu kita heat. Right, so ini kita punya mothball, ubat gegar tu lah. Okay, so soalan dia kenapa kena guna water bath? Kenapa mothball tu kena rendam dalam water bath? Kenapa tak boleh direct heating macam ni? Okay, so jawapan dia to ensure even heating, untuk memastikan pembakaran yang seragam. Okay, to ensure a uniform heating ataupun to ensure even heating, E-V-E-N, even heating, sama maksud dengan uniform heating. Okay, ataupun jawapan lain to ensure that naphthalene is heated evenly, sama lah tu. Okay, untuk memastikan naphthalene ni dipanaskan secara seragam. Okay, Yo. alright. Ya. Hello. Dengar tak? Dengar. Pagi tu diam. Dengar. Kenapa? Hafiz ni kenapa? Tahu. Dia hilang. hilang tu. Mana? Oh, dia hilang. Dia Dia call hilang semua. ke? Hafiz. Oh lah, dia tak ada. Mana dia pergi? Okay, so seterusnya soalan susahnya duk share macam ni. Okay, kenapa temperature between Q dengan R constant? Yang ini dah banyak kali dah jumpa. Okay, so jawapan dia ialah Energy. heat absorb is used to overcome the forces between the particles. Okay, so kena ada 2 point. Heat absorb, point yang pertama. Yang kedua, kenapa dia absorb? To overcome the forces between particles. Alright. Okay, heat energy is absorbed by the molecules is used to overcome the forces between molecules ataupun between particles. Alright. Okay, next soalan dia, draw arrangement molecule exists between R and S. So R dengan S dia dah jadi dalam keadaan liquid. Okay, so macam mana nak lukis arrangement untuk liquid? Begini. Okay, dia yang ni awak tahu kan, tak payah terang kot. Jangan lukis macam ini. Kalau awak lukis begini, okay, lukis begini, yang ini gas. Walaupun dia punya space tu tak besar, tapi dia ada space, so consider sebagai gas. Kalau liquid, dia mesti bersentuh sekurang-kurangnya 2 atom bersentuh. Okay, sorry, sekurang-kurangnya 2 lah kan, 2 atom bersentuh. Macam ni. Okay, betul, yang lain-lain tu kalau nak buat jarak-jarak pun boleh. Sekurang-kurangnya mesti ada 2 atom yang bersentuh. Alright, untuk liquid. R dengan S apa? Liquid lah kan? Betul lah, liquid. Kenapa skema contains both solid and liquid? Semi solid. Mana ada semi solid? R dengan S. R dengan S kan dia dah liquid dah. Oh, RS. Ni Skema RS salah kan dah tu. liquid. Skema salah lah tu. Okay, RS liquid dah. Okay, right. Soalan seterusnya. Soalan nombor 2. Setakat tu ada soalan tak? Ada masalah tak? Ada. Tak ada. Okay, tengok soalan yang kedua. Okay, so yang ini bab table, periodic table. Okay, A chemical equation reaction between element P and oxygen. So element P duduk dalam kumpulan 1. Okay, so group 1 ada berapa tindak balas? Ada 3 tindak balas untuk elements dalam group 1. Yang pertama, tindak balas dengan oksigen. X katakan metal elemen, elemen group 1
First react dengan oksigen, dapat metal oxide. Outside. Yang kedua, metal react dengan water, kita dapat metal hydroxide dan juga hydrogen gas. Hydrogen. Yang ketiga, metal react dengan halogen, contoh klorin, dia akan dapat HCl. Nama dia ialah metal chloride. Metal halide. Metal halide. Okay, halide ni boleh jadi chloride, boleh jadi fluoride, boleh jadi bromide lah. Okay, lepas tu ada tambahan, kalau metal oxide, kita teruskan, kita tambah masuk dalam water, dia akan menjadi metal hydroxide. Okay, so metal react dengan oksigen dapat metal oxide. Metal oxide react dengan water, dia akan dapat metal hydroxide. Okay, metal react dengan water, terus dapat metal hydroxide. Okay, so chemical equation apa dia? P tambah O2, kita dapat P2O. Okay, P2O. P tambah O2 dapat P2O. Kenapa ada P2? Sebab elemen dalam grup 1 dia bercharge positif. Okay, bila react dengan oksigen, oksigen ialah oxide, oxide ialah 2 negatif. So dia akan jadi P2O. Okay, ingat group 1 dia mesti positif. Kenapa? Sebab dia donate 1, dia release 1 valence dia. Okay, so between P dengan R, which react more vigorously with oxygen? So P dengan R duduk dalam kumpulan yang sama. So kumpulan 1 semakin ke bawah semakin reaktif. Okay, so R dengan, ya saya. Okey, nak masuk. Meeting nak end lagi 10 minit lagi ni. Kena buat link baru. Ya. King Hafiz Zamani. Izni nanti kalau meeting masa dah habis, Izni bagi tahu Okey. Okay. P dengan R yang mana lagi react more vigorously with oxygen? Jawapan dia ialah R ataupun elemen R. Okay. Explain your answer. Okay. So kalau tengok dekat sini markah ada 2. Okay. So awak janganlah berteka-teki dengan diri sendiri. Point apa nak tulis, point apa nak tulis. Tulislah semua point. Okay. So yang pertama point pasal size. Okay, so antara R dengan P yang mana lagi size lagi besar, atomic size lagi besar? R lah. Okay, so R ada atomic size lagi besar. Okay, so size, lepas size, distance. Okay, distance antara nucleus dengan valence. Yang ketiga, force of attraction. Bila jarak lagi jauh, lagi lemah daya tarikan valence terhadap nukleus. Yang keempat, berkenaan dengan tendency. So bila force lagi lemah, lagi senanglah dia nak release, lagi senanglah dia nak donate. Okay, alright. So kalau tengok skema bagi apa jawapan dia? Yes, skema pun listkan semua benda. Okay, yang pertama size. Okay, R larger than P, and then valence are further away. Okay, and then attractive force between proton in the nucleus to the valence electron of atom R is weaker than P. Okay, so awak boleh ambil ayat dia. Ayat dia sangat-sangat lengkap. Okay, so attractive force ada antara apa? Antara proton dalam nukleus lepas dengan valence electron. Okay, lepas tu easier for atom R release the valence electron compared to P. Okay, so awak comparekan dengan P. Apa-apa tengah-tengah, compare dengan P. Terang, compare dengan P. Okay? Alright.
Seterusnya soalan dia ialah chemical formula compound form between P and Q. Okay, so P group 1, Q group 17. Okay, so jawapan dia ialah PQ. Okay, PQ. Kenapa PQ? Sebab P group 1, so dia P positif. Okay, P metal group 1, Q group 17. Okay, so bila group 17 dia mesti minus 1. Sebab dia akan ambil satu elektron daripada luar. Group 1 akan buang satu. So bila dua-dua ni combine dia akan jadi PQ. Right? Okay. Draw electron arrangement for compound B1. So B1 tadi PQ lah. Okay, so PQ. Kita tunjuk skema terus. Okay, macam ni. Okay, so yang penting yang kena ada charge, bracket dan juga charge. Okay, bracket dan juga charge. Okay, so P tadi dia period 3. Okay, dia period 3. So disebabkan valence dia dah buang satu, so dia tinggallah 2 shell. Okay, Q period 3. Okay, period 3. Kenapa period 3? Sebab awak tengoklah dalam soalan tu. Okay, kedudukan dia yang ketiga. Okay, yang ketiga, this one. First shell, second shell, third shell. So P dia mesti ada 3 shell. Sorry, period 1, period 2, period 3. Okay, and then yang Q pun dia duduk dalam period 3. Okay, ni period 3 ni. Period 3. Okay, so Q ada 3 shell, P pun ada 3 shell. Okay, tapi P tu dia dah donate satu, so tinggal 2 lah shell dia. Okay. Okay. Macam ni dia punya tu, lukisan dia. Okay. Ada masa lagi ke? Okay, kita habiskan yang last. Okay, so yang last soalan dia tanya one physical property of the compound. So compound dia ialah ionic compound. Okay, ionic compound. So apa dia punya ionic compound ke? Sorry, Q dengan S. Okay, Q dengan S ialah covalent. Okay, so dia punya property yang ni lah. Okay, low melting and boiling point. Okay, cannot conduct electricity in all state. Insoluble in water. Awak tambah sikit lah. Insoluble in water but soluble in organic solvent. Okay, alright. Okay, Izni. Ya. Izni end dulu kot. Kita buat yang baru. Okay. So semua leave lah kan cikgu? Sekarang ni host cikgu Okay. Okay, sekejap cikgu end. Oh, macam tu. Okay dah. Cikgu. Okay. Kita sambung soalan nombor 3. Alright. So soalan nombor 3 ni dia pasal bab chemical for consumer. Okay. So bab yang akhir lah dalam syllabus form 5. Okay. Soalan nombor 3 ni kalau kita tak hafal, tak baca, tak boleh nak jawab. Okay. Alright. So soalan yang pertama, dia suruh bagi 2 jenis food additive yang ada dalam ingredients. Okay. So food additive yang kita belajar ada 5.
Okay, ada 5. So kelima food additive tu ada dalam ingredients. Okay, so sebagai contoh, okay, kalau awak ada modul, awak boleh buka modul lah, senang nak refer. Muka surat 192. Okay, so dia nak type of food additive. So jangan bagi contoh. Awak tulis sama ada preservative ataupun thickeners ataupun stabilizer ataupun flavoring ataupun antioxidant. Okay, itu jenis dia. Okay, jenis dia. Dia tak nak contoh. Dia nak 2 jenis food additive. Okay, so kalau preservative, okay, preservative. Apa contoh preservative? Apa contoh dalam ingredients yang preservative? Okay, so kalau tengok Inggeris dia ada mana tu? Salt. Okay, so dia ada ada salt. Okay, salt tu dia sebagai preservative. Okay, thickeners kita ada dia untuk memekatkan makanan. So vanillin lah kat sini. Okay, vanillin. Lecithin dia sebagai stabilizer. Okay, lecithin sebagai stabilizer. Artificial flavoring lah, perasa. Yeast dengan baking soda ni sebagai dia serbuk penaik kan, dia sebagai thickening. Okay, dia sebagai stabilizer juga. Okay, dia nak improve makanan punya texture. Okay, dia nak bagi makanan tu, roti ataupun kek tu lagi gebu, lagi tebal. Okay, tu yeast dengan baking soda. Alright, boleh Okey, soalan B1. Okey, so pesakit diabetes dinasihatkan untuk tidak mengambil gula secara berlebihan. Namakan bahan tambah makanan yang boleh menggantikan fungsi gula. Okey, so yang ini tak ada benda lain lah, mestilah aspartam. Okey, aspartam. Ataupun awak tengok skema, dia ada bagi lagi 2. Okey, stevia dengan asulfame. Okey, asulfame. Okay. So yang ni awak boleh tulis dalam awak punya modul, okay, sebagai tambahan. So kalau keluar dalam soalan objektif, okay, dia suruh cari apakah bahan yang boleh menggantikan gula, awak cari aspartam tak ada. Antara ABCD tu tak ada aspartam. Tetapi ada stevia. So stevia lah jawapan dia. Okay, ambil jawapan ni, tulis dalam modul. Tambah dalam modul. Okay. Yang C. Okay, soalan 2, B2. What is the function of lecithin? Okay, baru cakap tadi, lecithin. Okay, this one, lecithin. So, lecithin dia termasuk dalam stabilizer. Okay, so dia termasuk dalam stabilizer. Stabilizer ada 2 fungsi. Okay, stabilizer ada 2 fungsi. Fungsi yang pertama, okay, awak boleh refer modul. Fungsi yang pertama, dia tak nak bagi air dan juga minyak tu separate. Okay, dia tak nak bagi air dan juga minyak tu separate. Okay, so kalau awak contoh awak macam banyak makanan yang menggunakan minyak dan ada juga makanan yang memang ada air. So kalau tak tambah lecithin, so nanti dia jadi minyak tu duduk dekat atas. Kalau awak pergi kedai-kedai makan kan, awak perasan minyak bertakung kat atas. Tu maksud dia. Okay, maksudnya minyak dengan makanan tu dia dah separate. Okay, so lecithin dia fungsi dia tak nak bagi minyak dengan makanan ataupun water tu separate macam tu. Okay. Lepas tu lagi satu fungsi stabilizer ni, dia nak improve texture makanan. Dia nak improve texture makanan tu lah. Dia nak bagi makanan tu lagi sekata, lagi halus, lagi licin, lagi gebu, lagi tebal, macam tu. Okay. Right. So lecithin fungsi dia khas untuk prevent water and oil from separating out. Okay, dia nak prevent water dengan minyak ni asing. Jadi asing macam tu. Okay. Boleh? Okay. Tak ada. Okay, next. Soalan C. Okay, so soalan C. Dah. Okay, so according to the ingredients stated, some people allergic to peanuts. Okay, so ada beberapa orang yang allergic terhadap kacang. Okay, memang ada cikgu pernah jumpa.
satu simptomnya bila dia makan kacang, dia akan jadi gatal, itching or tingling in around the mouth and throat. So dia gatal kat mulut dengan bahagian kerongkong anak tekak. Okay, so type of medicine that can be prescribed by a doctor. Okay, and then medicine. Okay, yang ni dia dah masuk medicine, daripada food dia masuk medicine. Okay, medicine ada 3 jenis medicine yang awak kena tahu. Yang pertama analgesic, yang kedua Antibiotik. antibiotik, very good. Dan yang ketiga ialah Psikoterapeutik. psikoterapeutik. Okay, so antibiotik senang. Antibiotik fungsi dia untuk merawat penyakit disebabkan oleh bakteria ataupun fungi. Okay, bakteria ataupun fungi. Okay, so dia akan slow down pertumbuhan bakteria ataupun fungi. Okay, tapi antibiotik tak boleh guna untuk penyakit daripada virus. Okay, yang ni yang ramai silap. Antibiotik tak boleh guna untuk virus. Dia boleh lawan bakteria ataupun fungi sahaja. Dia tak boleh bunuh virus. Kalau dia boleh bunuh virus, awak tak duduk rumah sekarang. Okay, kalau dia boleh bunuh virus, COVID ni semua tak ada masalah. So, makan antibiotik, selesa, settle masalah, tak kena COVID. Okay, so antibiotik tak boleh bunuh virus. Dia hanya boleh bunuh bakteria. So, siapa yang nak bunuh virus? Vaksin. Itu pun vaksin dia tak bunuh virus. Dia cuma menaikkan kita punya antibody. Okay? Dia punya naikkan antibody kita. Alright. So antara 3 tu yang mana yang sesuai? Disebabkan peanuts. Peanuts daripada kacang. So psikoterapeutik tak ada kaitan. Oh, makan-makan peanut jadi gila, tak ada. Antibiotik tak. So ialah analgesic. Okay? Analgesic ni apa? Dia untuk meredakan kesakitan. Okay, dia melegakan lah. Kalau dia gatal-gatal tu, hilanglah sikit gatal dia apa semua. Kalau dia kebas-kebas kat mulut tu, mulut kebas tu hilang. Macam tu lah. Alright. What is your suggestion to overcome this allergy problem? So, macam mana cadangan untuk mengatasi masalah allergic? Jawapan awak apa ni? Soalan open ni. Jangan makan kacang. Ya, jangan makan kacang. Itu je jawapan yang paling logik lah kan. Macam mana nak mengatasi masalah ni? Janganlah makan kacang. Okey, betul. Lagi selain daripada tu? Ada tak yang buat lain? Minum ubat Jangan batuk. makan kacang. Minum ubat Overcome batuk. his fear. Kenapa nak minum ubat batuk? Ubat batuk tak? Ubat gigi. Ubat gigi? Tak, Ubat batuk. Kalau ubat batuk je boleh lena. Tu je tak rasa apa. Itu dah salah guna. Itu dah salah guna ubat batuk tu. Kelah. Dia dah salah guna tu. Ui. Tak boleh, jangan. Jangan bagi jawapan negatif. Bagi jawapan yang positif je. Jumpa doktor. Betul tak? Betul tak? Macam nak mengatasi masalah ni? Jumpalah doktor. Macam tak boleh je jumpa doktor. Tak payahlah, ambil satu je lah kan. Jangan makan peanut. Selesai masalah. Okay. Alright. Skema cakap apa? Analgesic. Oh, senang jawapan dia. See the doctor and seek for advice. Jumpa doktor dan minta nasihat doktor. Ataupun avoid consume any peanuts. Okay. Elakkan makan kacang. Alright. Okay, next. Soalan D. Soalan D, yang ini soalan memang pengetahuan gila, memang knowledge gila. Cikgu pun tak tahu nak jawab soalan ni macam mana. So, kita tengok skema lah So, dia tanya fungsi kegunaan, apa nama ni aku lupa dah, Halia, serai. Kegunaan serai sebagai ubat tradisional. So, apakah kegunaan dia? Inilah kegunaan dia. Mosquito repellent. Boleh menghalau nyamuk. Bomoh dia. Diabetes. Diabetes? Ada diabetes ke? Tak ada pun diabetes. Okey, awak Google. Kalau dalam Google ada boleh je, terima je. Jampi. Ada kat Google. Google okey lah tu, betul lah tu. Saya berjumpa dengan ayah pen. Boleh buat candles. Oh, boleh buat candle yang serai. Aromaterapi ni atau aromaterapi. Lebih kurang macam tu lah. Aromaterapi ni dia
Tak tahu boleh buat lilin. So kalau lilin habis awak carilah serai mak awak kat dapur tu. Mak nak serai lilin. Sobat. Lilin ni Ah, ubat blackout. betan tu. Oh blackout. Tak payah pergi kedai cari lilin. Ambil Ya. serai tu pakai hujung dia. Lilin ni ubat betan ke? Kan untuk menyembuhkan penyakit. Bengongnya skema ni. Tak payahlah ambil candles. Ke candles ni maksud lain? Ada maksud lain tak candles ni? Selain daripada lilin. Kemoterapi. Kemoterapi tu untuk kanser lah. Kemoterapi tak boleh. Ni boleh sebagai ubat batuk. Kena buat jus. Jus serai. Buat jus serai. Dia kata saya jumpa kat Google, dia kata improve vision problem. Improve vision problem. Boleh ambil je. Ada kat Google tu betul lah tu. Skema ni pun dia ni je apa? Nanti kalau tanda pun nanti pemeriksa akan check balik betul ke tak benda ni. So dia akan check kat Google, tak ada masalah pun. Sebab ni soalan knowledge dia macam tahu, tak tahu macam tu. Okey, ambil lah jawapan dia. So ingatlah serai untuk sakit kepala, sakit perut. Apa tadi Munir kata apa tadi? Lupa dah. Dia makan carrot ke? Boleh juga makan serai. Tahu saya jumpa. Okey, Jun boleh Jun ambil serai. Serai tak kat mata. Saya Apa yang pakai spek tu, boleh ambil lah. Farah pun boleh ambil serai Lagi besar lagi mata tu kan. Dasar serai. Saya pula cikgu. Pak An dia kena blender serai dan juga carrot. Dia kena dua sekali. Pak An ada tak dalam ni? Mana Pak An? Pak An? Ada. Boleh bayang muka dia macam ni sekarang ni. Okey, soalan last. Allah, panjangnya soalan. Apa tadi? Trial Johor. Bla bla bla. Oh, ni dah serai. Izzah nak masuk. Alah, hai. Jap. Izzah. Bla. Apa benda pula corona ni? Oh, Faris. Kesian Faris. Faris ada bla bla. So dia balik Korea. Sayuti pergi Korea. So dia buat swab test and then dia kata coronavirus negatif. Cakun kan biasa tu. So the doctor describe antibiotic. So doktor bagi antibiotic. Okay, and then kena quarantine 14 hari. What is the function of antibiotic and why must he complete the courses? So kat sini dua soalan. Yang pertama dia tanya apakah kegunaan antibiotik. So kegunaan dia ialah untuk treat infection, untuk merawat jangkitan disebabkan oleh bakteria or fungi. Okay, treat infection caused by bacteria or fungi. Okay, and then yang kedua, why must he complete the courses? Kenapa dia kena habiskan antibiotik? Sebab Kenapa? Untuk memastikan semua bakteria dibunuh. Okey? Dibunuh. Ya, betul. Berarti antibiotik tak boleh bunuh. Alright, gitu. To make sure all the bacteria are killed. If not, one can become ill again. Kalau tak habis, so dia boleh sakit balik lah. Poin yang ketiga ni, 2 markah je. Poin yang ketiga ni nak ambil pun boleh. So the bacteria may become more resistant to antibiotic. Apa benda ni? Yang ketiga ni tak ada kot. Yang ketiga ni kalau dia makan antibiotik, dah habis antibiotik tu tapi tak baik-baik. Tu maksudnya bakteria tu dia dah resistant. Bakteria tu dia dah kebal dengan ubat antibiotik tu. So doktor kena bagi ubat antibiotik yang lagi kuat lah. Alright. Okay. Cikgu. Kalau yang poin 1 tu saya jawab to kill or slow down the growth of a bacteria. Kalau yang nombor 3 tu kena. Boleh. Eva boleh. Yang nombor 3 ni tak payahlah. Yang nombor 3 ni dia bagi tahu bakteria ni boleh resistant kepada antibiotik. Maksudnya
soalan ni dia tanya kalau kenapa dia kena habiskan antibiotik tu. Jawapan yang paling tepat sebab dia nak bunuh semua bakteria tu. Kalau dia bakteria tu tak mati ke semua sekali, so dia boleh sakit balik. Poin yang ketiga ni, keadaan dia bila dia dah habis antibiotik tu tapi antibiotik tu tak ada bagi kesan pun dekat dia. So maksudnya bakteria tu dia dah kebal dengan ubat tu. So doktor kena bagi ubat lain yang lagi kuat. Maksud dia lah. Ya, Ifah tadi boleh jawapan Ifah tadi diterima. Slow down the growth, mengurangkan pertumbuhan bakteria atau fungi. Boleh, tak ada masalah. Alright. Okay, next soalan yang keempat. Cikgu. Ya. Ai dah masuk. Siapa? Ai. Okay. Alright. So soalan yang keempat dia bagi structure aspirin. Okay, aspirin. Okay. So daripada structure nanti dulu lah. Okay. So yang pertama meaning of molecular formula. Okay, yang ni dah banyak kali dah jumpa, awak dah hafal dah pun. Formula ataupun chemical formula that shows actual number of atom of each element in a compound ataupun in a molecule. Boleh, tak ada masalah. Okay, soalan B, molecular formula of compound X. Okay, so yang ini cikgu kena terang. Okay, so kalau awak tengok soalan, dia dah bagi structure tau. Okay, dia dah bagi structure. So soalan minta molecular formula. Awak jangan confuse. Bila soalan minta molecular formula, maksudnya dia cuma nak tahu bilangan atom yang ada dalam compound tu. So dalam compound tu ada C, ada H, ada O. So dia nak tahu bilangan C berapa, H berapa, O berapa. So awak kira je satu-satu. Okay. Tetapi yang awak belajar dalam bab 2 tu, bab carbon compound tu, yang awak belajar kalau alkane, CnH2n plus 2. Okay. Yang ni pun boleh guna pakai. Tapi tengok kumpulan dia. Okay, tengok kumpulan dia. So kalau kumpulan yang structure tu alkane, bolehlah guna yang macam ni. Okay, kalau structure tu alkene, bolehlah guna CnH2n. Okay, kalau kumpulan tu dia alkohol, bolehlah guna CnH2n plus 1 OH. Boleh, tak ada masalah. Okay, tapi structure ni tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab kalau awak tengok, dia ada bahagian carboxylic acid dengan ke tak? Dengar. Okay. Dia ada bahagian carboxylic acid dan dia ada bahagian ester. Okay, so dia ada dua bahagian, acid dengan ester. So untuk level awak tak belajar lagi macam mana nak bagi molecular formula bila gabung dua homologous series, bila gabung dua kumpulan. Awak tak belajar lagi, bukan level awak. Okay, so awak tulis, kira je satu-satu. C berapa, H berapa, O berapa. Okay, so C ada berapa? 9 So C 9, H 8, O 4. Okay, C 9, H 8, O 4. Boleh juga nak tulis macam ni, tak ada masalah. Okay, contoh macam alkane, contoh alkane. Kita ambil yang mudah lah, ethane. Okay, ethane ada 2 C, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so ada 2 C, ada 6 H. So kalau ikut formula, memang C2H6 lah. Okay, yang ni tak nampak sangat. Kita tengok alkohol. Okay, so kalau tengok alkohol kat sini, ini ialah ethanol, dia 2 C. So kalau kita nak tulis dia punya molecular formula yang ikut formula, maksudnya ikut CnH2n plus 1 OH. So kalau kita ikut ni, kita akan dapat C2H5OH. Yang ini kalau kita ikut dia punya formula untuk alkohol. Kalau tak nak ikut pun boleh, kita kira satu-satu. C ada 2, H ada 6, O ada 1. Nampak tak? Okay, so ini sama juga. Yang ini boleh pakai, yang ini pun boleh pakai bila soalan tanya molecular formula.
Okay. Sebab tu dia tanya maksud molecular formula. Apa maksud molecular formula? Maksudnya ialah actual number. So nombor bilangan yang sebenar elemen. Okay. Alright. Cik macam marah pula Tak marah pun. Okay. C apa soalan dia? Okay, so soalan dia number of moles zinc carbonate. Okay, so zinc carbonate dia dah bagi mass. Mass dia 0.5. So bahagikanlah dengan molar mass. Okay, molar mass bahagi dengan molar mass. Okay, so dapat 0.004 mol. Okay, so macam mana nak kira molar mass? Yang itu senang saja. Kalau zinc carbonate, ZnCO3. Okay. Kalau awak salah bina, contoh ZnCO3. Contoh awak tak 2 sini, Zn2CO3. So formula awak dah salah. So automatic molar mass awak salah. Bila molar mass salah, automatic mol awak salah. Okay, sebab dalam soalan dia tak bagi formula untuk zinc carbonate. Okay. Next soalan dia tanya maximum mass zinc chloride. Okay. So maximum mass zinc chloride kita kena guna stoichiometry. Okay, stoichiometry. So dia dah bagi dah equation. Okay. So kalau awak tengok equation, dia bagi satu. Kenapa? Okay. So tadi awak cari this one, zinc carbonate. Okay, so ni awak dapat mol dia 0.004. So sekarang ni soalan nak maximum mass of zinc chloride. So zinc chloride yang ni. Yang ini simbol anak panah simbol anak panah. Okay, so dia nak zinc chloride. So buat macam biasalah, buat ratio. So 1:1. So kalau 0.004 zinc carbonate, zinc chloride pun 0.004. Okay, lepas tu darab je lah molar mass. Ya. Tapi nak masuk. Tak ada pun nama dia. Tak ada pun nama dia. I mean nama dia tak ada untuk cikgu tekan add. Okay. Alright, boleh okay. Next. Soalan D, okay. Nida. Okay, so soalan D, okay, dia bagi this one. Okay, eksperimen untuk determine empirical formula of magnesium oxide. Okay, so ingat balik nak menentukan empirical formula. Okay, nak menentukan empirical formula, dia ada berapa kaedah? Ada 2. Okay, satu kaedah yang kita heating crucible. Okay, kita heating crucible. Satu lagi kaedah, okay, kita lalukan hydrogen. Okay, so kalau kaedah yang pertama yang belah kiri ni, dalam ni kita letak metal. Okay, kalau kaedah yang kedua yang belah kanan ni, kat sini kita letak metal oxide. Okay, alright. Okay, so yang ini kaedah yang pertama. Okay, so dia heating dalam crucible. Okay, dia letak magnesium, lepas tu dia heating lah. Okay, so bla bla bla. Okay, yang ini tak payah terang kot. Boleh cikgu tunjuk jawapan terus, tak ada masalah yang ni kan. Tolak je. Okay, so nak cari berat magnesium 46 tolak dengan 46.4 tolak dengan 44 dapat berat magnesium. Nak cari berat oksigen 48 tolak dengan 46.4 dapat berat oksigen. Lepas tu kiralah mol dia. Okay, bahagi dengan molar mass. Lepas tu buat empirical formula. Yang ni yang awak buat dalam table tu. Cuma yang ni soalan ni dia tanya satu-satu. So tak payah buat table lah. Right? So jawapan dia empirical formula dia MgO. Okay. Lepas tu mol Mg 0.1, mol O 0.1 juga.
Okay, 0.1 dengan 0.1. Alright. Nampak tadi? Okay, right. So ini mol mol untuk magnesium dengan mol oksigen 0.1, 0.1, empirical formula MgO. Okay, okay tak ni? Korang dengar tak suara cikgu? Dengar. Alright. Okay, yang ni cikgu tak payah explain Awak tahu dah ni kan? Dah biasa buat ni kan? Ya. Alright. Okay, next. Soalan yang terakhir. Soalan nombor 4. Lepas ni kena analyze ni, kena buat lagi satu. Okay, empirical formula untuk copper oxide boleh tak guna kaedah ini? Jawapan dia no, tak boleh. Kenapa? Sebab, okay, jangan ambil jawapan skema. Jangan ambil jawapan skema. Jawapan skema tak tepat. Jawapan yang tepat ialah copper less reactive than hydrogen. No. Copper less reactive towards oxygen. Copper less reactive towards oxygen. Copper kurang reaktif terhadap oksigen. Okay. Ataupun copper less reactive than hydrogen. Copper less reactive than hydrogen. Copper less reactive than hydrogen. Okay. So tengok jawapan yang pertama. Copper less reactive towards oxygen. Okay. So yang ini awak kena hafal balik susunan metal. Okay. So apa susunan metal? Kalau nak cantik mesti amal, karbon, zat, hidrogen, besi. Betul tak? Supaya permukaan CuAg. Sini Sini, lepas tu sambung sebelah. Okay. So, untuk kaedah yang pertama, kaedah this one, kaedah awak heating dalam crucible, metal tu dia mesti reaktif terhadap oksigen. So, metal yang duduk atas, okay, contoh Mg, Ca, Na, K. Yang ini metal yang reaktif terhadap oksigen. So boleh guna kaedah yang pertama. So Cu kenapa tak boleh guna? Sebab dia kurang reaktif terhadap oksigen. Boleh ke tak boleh? Boleh. Okay. So kaedah yang kedua, okay, jawapan yang kedua tadi kan, copper less reactive towards hydrogen. So dalam ni kita letak copper oxide. Okay? Kita lalukan hidrogen. Copper oxide kita boleh guna kaedah yang kedua. Sebab apa? Sebab hidrogen bila react dengan copper oxide, hidrogen dia akan ganti Cu. Okay? So dia akan, bukan ganti, dia akan reduce, dia akan mengurangkan. So dia jadi Cu tambah H2O. Okay, so asalnya CuO, lepas tu dia jadi Cu. So dia hilang oksigen. So dia mengalami reduction. Okay, hydrogen oxidize. No. Betul lah, reduce. Hydrogen reduce copper oxide menjadi Cu. Okay, kenapa boleh jadi macam ni? Sebab hydrogen dia lagi reaktif terhadap Cu. Okay, ataupun Cu kurang reaktif terhadap hydrogen. Okey, boleh? Boleh. Okey, Boleh. Okey. Tetapi kalau awak tengok skema, dia tak mention pun pasal hydrogen. Dia cuma mention copper not react easily with oxygen. Okey, kenapa dia mention oxygen saja? Sebab yang ini kaedah yang pertama. Kaedah yang pertama, awak cuma nak tengok metal tu
metal react dengan oksigen. So kalau metal tu lagi reaktif, maksudnya dia lagi duduk atas, so dia bolehlah react dengan oksigen. Okay, sebab tu copper oxide kita tak boleh guna kaedah yang ni sebab dia kurang reaktif terhadap oksigen. Okay, boleh? Boleh. Okay, so awak tengok soalan lah. So kalau soalan dia bagi kaedah yang kedua, contoh dia bagi kaedah yang kedua ni, dia hitting copper oxide. Okay, lepas tu soalan dia tanya kenapa magnesium tak boleh guna kaedah yang kedua sebab magnesium lagi kurang reaktif terhadap, magnesium lagi reaktif terhadap hidrogen. Okay, so kaedah yang pertama awak compare metal dengan oksigen. Kaedah yang kedua awak compare metal dengan hidrogen. Kalau metal tu duduk atas daripada hidrogen, tak boleh guna kaedah yang kedua. Kena guna kaedah yang pertama. Kalau metal tu duduk bawah hidrogen, tak boleh guna kaedah yang pertama, tetapi boleh guna kaedah yang kedua. Okay? Alright. Okay, Izni, one more. This one. Okay, cikgu nak terang yang ni, part yang ni. Okay, so yang ini, okay, ni awak faham yang kalau nak cantik semua ni dia makin menurun lah. Okay, yang ni turun tak cukup, so awak bayangkan macam ni lah, daripada K dia turun sampai ke AG. Right, so menurun tu maksudnya metal tu dia semakin kurang reaktif. Semakin kurang reaktif terhadap oksigen. Okay, so kalau awak tengok skema dia tak mention pasal hidrogen. Dia cuma kata copper does not react easily ataupun readily with oxygen. Okay, kenapa dia tak mention pasal hidrogen? Sebab yang ini dia guna method yang pertama. Metal tu kita heating dalam crucible. Okay, kita reactkan metal tu dengan oksigen. So kalau metal tu lagi reaktif terhadap oksigen, boleh guna kaedah yang pertama. Okay, kalau metal tu kurang reaktif dengan oksigen, tak boleh guna kaedah yang pertama. Okay, kaedah yang kedua, metal kita compare dengan hidrogen. Maksudnya kalau metal tu lagi reaktif terhadap hidrogen, macam mana nak tahu lagi reaktif? Tengok kedudukan dia. Contoh zinc dengan hidrogen. So zinc duduk atas. Okay, so zinc kita tak boleh tentukan empirical formula menggunakan method yang kedua. Okay, so kalau awak react pun H2 awak react dengan ZNO. Kaedah yang kedua mesti pakai metal oxide. H dia tak boleh nak ganti zinc. Sebab zinc lagi reaktif terhadap hidrogen. So tak boleh. So tindak balas ni tak boleh. So dia boleh guna kaedah yang pertama. Okay, so conclusion dia, kalau metal tu duduk atas hidrogen, kalau metal duduk atas daripada hidrogen, boleh guna kaedah yang pertama. Tetapi tak boleh guna kaedah yang kedua. Okay, kalau metal tu duduk bawah hidrogen, contoh Fe, Sn, Pb, Cu, Ag, di bawah hidrogen, boleh guna kaedah yang kedua. Tapi tak boleh guna kaedah yang pertama. Okay, sebab tu soalan dia tak mention pun pasal hidrogen. Dia cuma mention copper does not react with oxygen. Maksudnya copper tak reaktif terhadap oksigen. Okay, tengok pada soalan. So kalau soalan dia bagi set up eksperimen yang satu, mention pasal oksigen. Boleh tak nak mention pasal hidrogen? Boleh, tapi tak digalakkan. Okay, kalau soalan bagi gambar yang ni, okay, contoh dia bagi yang ni, okay, dia tidak balaskan copper oxide dengan hidrogen. Okay, lepas tu soalan last sekali dia tanya, boleh tak magnesium kita tentukan empirical formula guna kaedah yang kedua? So jawapan dia no. Cikgu. Cikgu.
Okay, so yang ni kalau soalan bagi setup yang macam ni. Okay, dia bagi kaedah yang kedua. So yang ini, kalau dia bagi copper oxide react dengan hidrogen, kalau soalan tanya boleh tak guna Mg, kaedah yang ni tak boleh lah. Sebab apa? Sebab magnesium kurang reaktif daripada hidrogen. Okay, so kaedah yang kedua ni awak compare metal dengan hidrogen. Tengok metal dengan hidrogen. Kalau metal duduk bawah hidrogen, boleh guna kaedah yang kedua. Okay, kaedah yang pertama awak compare metal dengan oksigen. Kalau metal duduk atas daripada hidrogen, boleh guna kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua tak boleh guna. Okay, next soalan nombor 5. Okay, so soalan nombor 5 macam soalan pra-trial. Okay, so dia tanya acid base. Okay, ni topik acid base, role of water, kepentingan air. So konsep dia bila ada water, barulah acid ataupun alkali boleh tunjuk dia punya properties. Okay, so solvent K dengan solvent L. Okay, solvent K bila hydrogen chloride gas dia masuk dalam solvent K, warna litmus paper bertukar. Okay, hydrogen. Okay, HCl, cuma dia dalam bentuk gas. Dia tak boleh tunjuk lagi sifat dia. Acetone. Okay, alright. Next. Okay, so why moist blue litmus paper remain unchanged? Kenapa dalam solvent K, bila HCl masuk dalam solvent K, blue litmus paper tak bertukar warna? Okay, 1 markah. Kenapa? Sebab apa jawapan awak? Alkaline. Alkaline? Baik. Boleh. Okay, yang D2 tu boleh pakai MAVA over MBVP equal to A over B. Alright. Unit jangan lupa. Okay. Next, soalan nombor 6. Okay, soalan nombor 6. Masa berapa lama lagi? Tak ada respon. Banyak Okay. air, banyak air. Tanya Izni tau. Ui, banyak video nak kena edit apa ni? Aduh kan. Okay, soalan nombor 6. Soalan last. Alright, so dia bagi bahan, eksperimen, bla bla bla. Awak dah baca soalan kan? Dah. Dah. Okay, give meaning rate of reaction, increasing volume of hydrogen per unit time. Okay, increasing volume of hydrogen per unit time. Jangan bagi meaning yang general tak boleh bagi meaning yang general sebab dia kata in this experiment. So eksperimen ni react acid dengan metal, hydrochloric acid dengan zinc. So dia dapat, dia produk dia ialah hydrogen. So dia collect hydrogen tu. So kat situ
Dia punya maksud dia ialah perubahan, changes of volume of gas produced ataupun increasing, kenaikan volume of gas unit time. Okay. Alright, so yang beza set 1, set 2, set 3. Kalau set 1, 2, 1 dengan 2, yang beza dia tambah copper to sulfate. Okay, copper to sulfate dalam set yang kedua. So yang itu sebagai catalyst lah. Set 2 dengan 3 catalyst. Set 1 dengan 3 beza dia ialah acid. Okay, set 1 dengan set 2 beza dia ialah 1 dengan 3 beza dia acid. 1 hydrochloric, yang ketiga sulfuric. Okay, find the average rate of reaction in experiment 1. So eksperimen 1 dia collect sebanyak 25. So 25 bahagikan dengan masa dia 50. So 25 bahagi dengan 50. Okay, so dapatlah 0. Berapa jawapan? 0.5. Okay, 0.5. Okay. Calculate total maximum volume of gas liberated at room condition. Okay. So yang ni tulis dululah dia punya equation dia. So dia nak eksperimen 1, hydrochloric tambah dengan zinc, kita dapat zinc chloride dan juga H2. Lepas tu balancekan 2 HCl. Okey, dah balance dah. Okey, alright. So carilah volume dulu. Cari volume hydrochloric. Lepas tu dia nak hidrogen, buat ratio, cari volume hidrogen. Lepas tu darabkan dengan molar volume. Bila dah dapat mol hidrogen, darab dengan molar volume, darab dengan 24. Okey, so jawapan dia ialah .24. Okey, 0.24. Dapat tak? Dapat. Okey. D. Okey, tengok D. D dia tanya okey, menggunakan collision theory, kenapa masa eksperimen 3 lagi pendek daripada eksperimen 1? Okey, so yang ini kalau awak tengok set 1 dengan set 3, dia main faktor apa? Concentration. Bukan concentration, concentration acid sama. Concentration. Concentration apa? Hydrogen ion per unit volume. Hydrogen ion. Ya, dia nak tengok concentration hydrogen ion. Set 1 dia pakai 0.1 HCl. Maksudnya ada berapa? Kedua 0.1 sulfuric acid. So ada berapa H plus? 0.2. 0.2. Okey, sebab sulfuric diprotic awak kena darab 2 kat sini. So kat sini 0.2 H plus. Okey, so bila nak terang guna collision theory, awak boleh ambil ayat daripada apa ni? Awak cakap apa ni? Awak boleh ambil ayat guna apa? Guna faktor concentration. Okey. Tapi awak jangan bagi tahu concentration of HCl is high, sulfuric acid is higher than hydrochloric acid. Dia jadi salah. Dia bukan concentration acid. Concentration hydrogen ion per unit volume. Okay, concentration hydrogen ion per unit volume. Okay, in sulfuric acid is higher. Okay, lepas tu barulah terus kepada point apa? FOC, FOEC, yang last sekali rate of reaction. Okay, okay tak ni? Okay.
Okay, Yo. so ni skema lah. Okay, so skema dia mention pasal diprotic dengan monoprotic. Yang ni tak ada masalah pun, boleh je nak mention. Okay, sebab obviously satu diprotic, satu monoprotic. Okay, so dia punya concentration hydrogen ion, okay, ni awak tambah sikit lah. Concentration of hydrogen ion per unit volume. Okay, per unit volume in sulfuric acid of experiment 3 is double ataupun higher than experiment 1. Okay, lepas tu terus kepada point FOC, lepas tu FOEC. Okay, nak tambah satu lagi pun boleh, rate of reaction pun boleh, tak ada masalah. Okay, tapi awak jangan bandingkan concentration acid. Contoh, concentration of sulfuric acid in experiment 3 is double ataupun higher than concentration of acid in eksperimen 1. Tak boleh, concentration sama. Yang beza dia ialah concentration hydrogen ion dalam asid. Okay, bukan concentration acid, bukan keperkatan acid. Okay, so point yang satu tu tak ada. Awak compare concentration bahan tu tak ada. Awak terus compare concentration dalam bahan tu. So dalam asid tu ada H+. So kita compare concentration H+, bukan concentration acid. Okay? Okay tak? Okay. Yo. Okay. Yang last sekali berkenaan dengan energy level. Energy profile energy profile. Okay, macam ni lah. Okay, awak ada reactant, ada produk, lepas tu ada lekuk ni. Cikgu tak tahu dah soalan ni dia nak apa. Dia nak energy level ke nak energy profile. Yang ni dua-dua dia lukis. Tapi soalan dia nak activation energy kan. So activation energy dia mestilah energy profile, bukan energy diagram. Okay, soalan ni pun skema ni silap Okay, kat mana silap dia? Dekat sini. Ni, this one. Okay, bila awak nak lukis energy profile diagram, satu ada benda ni, naik. Kalau exo ni exo kan, sebab exo kan? Ya. Ha. Ya. Macam mana tahu exo? Delta H negatif. Dia tak ada bagi pun delta H. Kat skema. Skema. Dalam soalan dia tak. Dalam soalan dia energy of product is lower than Reaction acid dengan zinc itu exothermic reaction. Ya, betul. Metal displacement. Betul tak? Betul. Betul. Korang ni. Okay. So, dia punya energy profile diagram. 1 dengan 2 kan dia nak kan? Ya. 1 dengan 2. 1 atas. 2 di bawah sikit. Okay, sebab dia ada 2 ada catalyst. Okay, lepas tu nak label activation energy mesti daripada sini. Daripada ni. Daripada sini. Okay. So, buat ni satu. EA. Yang ini untuk eksperimen 1. Yang ini EA prime untuk eksperimen yang kedua. kena buat prime. Kena buat prime. Barulah awak boleh beza antara yang ada catalyst dengan yang tak ada catalyst. Okay. Dia EA, activation energy bukan daripada puncak sampai ke bawah. Bukan lah. Yang ni bukan EA. Yang tu bukan EA. Okay. EA daripada reactant ke puncak. Daripada energy level untuk reactant sampai ke puncak. Sampai ke peak. Okay. So skema salah kat Kena situ. level dekat luar. Label dekat luar boleh, dalam boleh. Tapi nak cantik label dekat kalau label dekat macam mana Macam mana nak tunjuk awak Dekat luar boleh, label kat dalam pun boleh. Faham tak? Faham. Dengan syarat awak dia punya tu nampak, maksudnya range tu daripada puncak
Daripada peak dia sampai ke reactant punya level. Macam tu lah. Kalau macam awak tengok skema ni label betul dah. Tapi yang salah dia yang tu, yang cikgu bulat tu. Yang daripada atas sampai ke bawah. Yang tu bukan. So daripada atas sampai ke tu sahaja. Okay, awak buatlah garisan sikit. Okay, lepas tu apa lagi dia suruh label? Sketch label activation energy sahaja. Dia tak suruh label delta H kan? Dia tak suruh label delta H. Okay, betul lah sebab yang ini energy profile diagram. Okay, so tak perlu nak label delta H. Kalau awak label pun awak nak tulis nilai apa? Mana ada dia bagi nilai, betul tak? Dia tak ada suruh kira pun. Tak ada suruh kira pun delta H. So tak payahlah label. Alright. Okay. Okay. Okay, Baik. masa berapa minit lagi? Lagi 3 minit. 3 minit. Okay. 2. 2. Okay. Okay, cikgu buka soalan. Ada apa soalan nak tanya? Okay. Ngantuk. Okay, tak ada. Ada soalan? Tak ada. Duk. Okay. Alright, so kalau tak ada, kita jumpa minggu hadapan hari Isnin. Mantap seluruh.